Ya. Tapi Sultan Brunei tekad, dia rasa dah sampai masanya dia mengisytiharkan negara dia negara Islam. Dia buat pelan-pelan. Dulu bila ambil alih daripada bapaknya dulu, kan, Umar Ali Saifuddin, kan, Sultan Hasan al-Bolkiah, dia tukar nama daripada Brunei dengan tambah sikit Brunei Darussalam. Kan? Brunei Darussalam. Nak marah ke Islam. Sekarang ni sekian lama dia, beberapa tahun dah ambil alih daripada bapak dia, maka dia pun bubuhkan Brunei negara Islam. Jalankan undang-undang, hukum, hudud dan qisas. Ada penceramah-penceramah kita dekat sini, ustaz lah punya kerja. Dia kata tak perlu hudud dan qisas tu. Sedangkan hudud qisas tu hukum Allah, bukan hukum manusia. Dan bukan hukum parti itu parti dia, bukan. Bukan itu hudud qisas, bukan ideologi. Itu adalah hukum Islam, hukum dalam Quran, hukum dalam sunnah, hukum jalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kita janganlah putar-putar belitkan. Ini putar belit kata. Tak Islamkah kita lagi? Kita ada bank Islam? Tak Islamkah kita lagi? Kita ada universiti Islam? Itu hal lain. Tapi hukum ni kena buat. Kan? Kerana apa? Menjaga ummah itu mestilah dengan dua perkara. Satu dengan nasihat yang baik, yang kedua dengan undang-undang, dengan ada enforcement. Ya. Kalau orang tak semayang, kita kata tak apalah, semayang ni hal peribadi. Tapi berarti kita tak jaga ummah. Menjaga ummah ni berarti kena kawal. Mesti ada hukum dia. Kalau orang tak semayang, apa hukum dia? Kena ada hukum di situ. Kalau orang tak puasa, ada hukum dia. Kita ada sekarang. Tak puasa ada hukum dia. Kan? Kalau orang tak keluar zakat, apa hukum dia? Ada hukum dia. Kalau orang keluar daripada Islam, murtad dan sebagainya, ada hukum dia. Kalau orang dedah aurat, ada hukum dia. Ya, selain daripada kita beri nasihat, kita mesti ada undang-undang, peraturan. Apa sajalah. Apa saja urusan dalam dunia ini, dia mesti ada dua. Satu, pendidikan secara nasihat, secara berhemah. Yang kedua, kalau tak boleh, adakan enforcement. Mesti ada enforcement. Kalau tak ada enforcement, maka tak dapat dijaga ummah itu. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Jadi hijrah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama hijrah ke Habsyah, hijrah yang kedua ialah hijrah ke Taif, dan kedua-duanya gagal. Hijrah yang ketiga, apabila setiap bulan haji, seluruh penduduk sekeliling Makkah mereka datang ke Makkah. Itu memang dah jadi budaya. Budaya mereka. Musim haji mereka datang ke Makkah. Datang berniaga, datang tawaf. Dan tawaf tu macam-macam ragam. Tawaf ada yang telanjang pun ada tawaf, sambil tawaf bunuh orang pun ada, sambil tawaf mencuri pun ada. Dia sambil tawaf tu. Itu orang jahiliah dahulu. Tapi mereka tetap datang ke Mekah. Setiap tahun mereka datang untuk tawaf ke Mekah. Kenapa? Itu dah jadi budaya bagi mereka semenjak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Semenjak daripada 15,000 tahun sebelum itu dahulu. Memang dah manusia dah datang ke Mekah. Allah Ta'ala dah bukakan hati. Hati manusia, mereka datang ke Mekah nak tawaf. Tawaf sambil junjung berhala pun ada, kerana masa itu di keliling Kaabah itu ada beratus berhala, bukan sikit, beratus berhala, 360 berhala, dan 4 berhala yang besar. Yang 4 berhala besar tu di penjuru-penjuru Kaabah, Al-Lata, Uzza, Manat dan Hubal. 4 berhala. Jadi orang-orang Madinah, penduduk Madinah, mereka datang ke Mekah. Apabila datang ke Mekah, mereka dengar dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar Rasulullah memberi ucapan. Mekah tu walaupun mereka sekat orang Islam dan sebagainya masa itu, tapi mereka ada satu dataran. Dataran untuk memberi peluang kepada sesiapa nak berucap, naik ke dataran. Namakan dataran Ukaz. Mekah. Macam Trafalgar Square London. Ini dataran Ukaz di Makkah.
Dataran Ukas ni siapa yang nak ucap naik situ. Nak berbidatu ke, nak bacakan syair ke, kan? Boleh naik situ. Dia itu. Kita macam kita nak dataran Senawang. Dataran Senawang untuk lepak boleh, nak ucap jangan. Kan? Jadi orang yang apa nama tadi dari Madinah tadi, mereka dengar Rasulullah SAW berucap di situ. Ya, menerangkan tentang agama, tentang Islam, tentang dakwah, tentang menyembah Tuhan yang esa. Maka dengan itu ramai orang Madinah ini yang datang tadi terbuka hati masuk Islam. Kemudian apabila Rasulullah SAW balik daripada Taif sampai ke Mekah, dan apabila tiba musim haji, datang 7 orang daripada Madinah jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, susah sangat kami tengok Islam nak bangkit di Mekah ni, kan? Susah sangat. Jadi kalau begitu, ya, bagaimana kalau Rasulullah berpindah ke Madinah? Rasulullah kata, kalau pindah ke Madinah, di sana ada tak orang Islam? Adalah orang Islam. Ya, dalam masjid Islam adalah beberapa orang. Dan kau datang ni berapa orang? Kami datang 7 orang. Rasulullah kata 7 orang tak cukup. Kan? 7 orang pemuda tak cukup nak menegakkan Islam dalam sebuah negara. 7 orang mana boleh. Maka dengan itu Rasulullah SAW kirimkan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair seorang remaja berumur 16 tahun. 16 tahun. Dan telah faham Islam dan faham Al-Quran, faham sunnah. Ya. Maka dengan itu Mus'ab bin Umair dikirimkan oleh Rasulullah SAW mengikut orang-orang Madinah tadi, pergi ke Madinah dan berdakwah di sana. Hasil daripada dakwah Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah selama 1 tahun, mereka datang daripada Madinah ke Mekah bersama dengan 70 orang pemuda, 10 kali ganda. 70 orang pemuda yang dewasanya, tuanya lain, ni yang pemuda, yang pahlawan. 70 orang datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada yang ke depannya. Bila tu mereka datang, mereka kata, ya Rasulullah, kami di Madinah bersedia untuk nak menerima orang-orang Makkah pindah ke sana, orang Islam. Itu dia. Ya. Rasulullah SAW memang terpaksa pindah. Sedangkan Makkah itu tanah tumpah darah Rasulullah SAW. Semua kaum keluarga Nabi berada di Makkah. Antara Makkah dengan Madinah jauhnya 424 km. Kan? Jauh tu. Masa tu jalan kaki berapa hari sampai? Kan? Mau 2 minggu, mau sebulan sampai ke jalan kaki. Kalau ikut jalan kaki ialah 1 jam 3 batu. 3 km lah lebih kurang. 3 km 1 jam. Jalan kaki biasa. Bagi 424 bagi 3. Berapa jam jumlahnya? Kan? Itu kalau jalan tak berhenti-henti. Sedangkan orang kalau zaman dahulu kalau berjalan, mereka mengembara, ya, di padang pasir, siang tak jalan. Mereka tak jalan waktu siang. Mereka jalan waktu malam. Sebab waktu siang dengan ribut pasirnya, dengan panas yang terik, tak boleh nak berjalan. Dan apa namanya, panduan-panduan tak ada waktu siang. Waktu malam mereka berjalan, ada panduan, iaitu bintang. Mereka pandukan bintang. Macam juga orang kita yang orang ke laut tu, mereka tak bawa kompas atau apa, tapi mereka tahu jalan sebab mereka tengok bintang. Ada yang tak tengok bintang pun, tapi jumpa jalan, penyu. Kan? Penyu yang singgah di Terengganu tu, dia cari makan ke Hawaii. Kan? Tak payah bintang-bintang, jalan beribu-ribu kilometer, mereka boleh sampai. Kan? Penyu. Pandai lah penyu pada kita lagi, kan? Allahuakbar. Baik. Jadi dengan itu Rasulullah kata, kalau kamu dah ada begini ramai, ya, ada 70 orang, dan tentulah yang di Madinah pun lebih ramai lagi. Itu hasil dakwah Mus'ab bin Umair. 16 tahun umur dia. Kita 16 tahun merempit, kan? Tak faham agama.
Saya mengadakan kursus perkahwinan. Ya. Siapa nak kahwin boleh kursus kat saya, tempat saya. Jadi kursus perkahwinan tu kita tanya peserta-peserta kursus. Kadang-kadang bila suruh bersyahadah, dia tak tahu. Dia tahu menyebut la ilaha illallah, tapi dia tak tahu perkara tu syahadah. Buat syahadah. Syahadah. Habis tu buatlah Astaghfirullahalazim, syahadah dia. Itu bukan syahadah, itu istighfar. Kita syahadah asyhadu alla, oh itu syahadah. Dia penyebut, tahu dia. Dia tak tahu nama. Macam tu sekali ceteknya, ya, maklumat mereka tentang agama. Tanya tentang semayang ke tidak? Banyak kan. Yang bagus itu pula jujur tak semayang. Ngaku dia. Kan? Subhanallah. Ramai yang tak semayang. Tu nak kahwin tu, nak jadi bapa, nak jadi ibu. Kan? Kursus perkahwinan dekat apa namanya? Dekat saya punya pusat khusus pada 9 hari bulan ni di Paru Jaya. Jadi siapa yang nak kursus kahwin datang sana. Sekarang ni model masih model baru. Model lama, model lama, model baru nanti kena 3 hari dan malam. Ya. Model baru kena qiyamul lail, kena baca Quran, lagi susah. Tu model baru. Ni model lama. Model lama duduk dengar je. Duduk dengar dapat sijil. Kan? 2 hari, Sabtu dan Ahad, 9 dan 10. InsyaAllah lah 10 November. Boleh apa namanya? Siapa yang nak kahwin. Tapi kalau nak kahwin yang kedua tak payah. Saya boleh recommend je. Untuk nak dapat, kan? Boleh tunjuk jalan lah. Tunjuk jalan, ni laluan dia. Itu kalau nak yang kedua. Ni yang pertama ni. Yang pertama kena kursus. Bukan banyak orang, kadang-kadang dia nak, orang lelaki ni banyak akal dia. Jadi dia payah-payah sangat sini nak dapat, nak pergi ke mahkamah syariah payah, dia pergi ke Thailand, pergi ke Batam, pergi nikah sana. Itu senang awal, susah akhir. Kan? Balik dah kena denda, kena saman, kalau lebih 6 bulan tak daftar mungkin masuk penjara. Akhirnya ya. Jangan buat pasal tu. Pergi mahkamah syariah. Pergi mahkamah syariah 97% lulus. Yang 3% tu apa? Itu pasal dia tipu. Tak betul dia punya apa namanya? Banyak apa helah-helah itulah ini 3%. Tapi 97% lulus. Bukan susah dah. Jangan fikir susah lah. Seriang orang lelaki dengar. Baik, Allah alam. Tapi itu selingan je, ya. Baik, kita kembali tentang hijrah tadi. Jadi dengan itu Nabi SAW pun menyusun beritahu kepada orang yang dah Islam di Mekah, pergilah berhijrah. Tapi mereka tak dibenarkan keluar dari Mekah. Itu dia penduduk Mekah. Mereka tak nak terima Islam, tapi mereka nak musnahkan Islam. Kalau tak nak terima Islam, mereka biarkan dia, tak apa. Tapi mereka tak nak terima Islam, mereka nak musnahkan Islam. Nak musnahkan orang Islam. Jadi dengan itu mereka tak benarkan, tak benarkan sesiapa pun keluar dari Mekah. Macam tu sekali. Kenapa? Kalau keluarlah ramai ke dari Mekah, siapa nak jaga Mekah pula? Sikitlah orang duduk Mekah. Jadi orang Islam pun dia keluar seolah-olah macam keluar pergi mengembara. Jadi tak bawa harta, tak bawa barang-barang, selai sepinggang, jalan, ataupun bawa bekalan untuk makan, jalan saja sampai ke Madinah. Sebab itulah orang-orang yang berpindah daripada Madinah ke Mekah itu, daripada Mekah ke Madinah dinamakan muhajirin, orang yang berpindah. Manakala orang penduduk Madinah pula dinamakan ansar, iaitu orang yang menolong, yang menolong orang muhajirin tadi. Dan muhajirin dan ansar ini disebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar